Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Dan saya Haryanti Jimatusen. Berita-berita utama malam ini. Pelaburan dalam tenaga kerja kejururawatan akan diteruskan bagi memastikan sistem penjagaan kesihatan kekal berdaya tahan dan responsif. Penekanan kukuh diberikan dalam memperhalusi dasar utama yang memberi kesan secara langsung terhadap ekosistem perniagaan. Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Jabatan Mufti Kerajaan mengadakan majlis ceramah dan bengkel amalan pengubatan Islam. Acara diadakan di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dan yang berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Acara merupakan pengenalan kepada kaedah amalan pengubatan Islam yang dikendalikan melalui syarahan dan bengkel. Syarahan disampaikan oleh Syekh Dr. Haji Jahid bin Haji Siddiq yang di-Pertua Persatuan Kebajikan Bina Budi Malaysia dan pengasas Pusat Rawatan Islam Manarah. Peserta bengkel terdiri daripada para pegawai kanan Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Jabatan Mufti Kerajaan serta para pegawai perkhidmatan ugama hospital-hospital Kementerian Kesihatan. Bidang kejururawatan dan perbidanan adalah tulang belakang kepada penjagaan kesihatan dan satu profesion yang sangat mulia yang perlu dilindungi, dihormati dan dihargai. Peredaran modernisasi yang serba canggih pada masa ini memerlukan semua jururawat dan bidan untuk menjadi lebih dinamik, berkembang maju bermula daripada penjagaan asas sehingga mengeksploitasi ke peringkat yang lebih tinggi, lebih teknikal dan inovatif. Menteri Kesihatan menyatakan demikian sempena perutusan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa. Dalam konteks negara Brunei Darussalam, yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar menjelaskan beberapa perkara penting telah dan sedang dipertingkatkan, antaranya termasuk menjaga kesejahteraan jururawat dan bidan. Mengutamakan kesejahteraan jururawat memberikan kesan kepada peningkatan kualiti penjagaan, pengekalan tenaga kerja dan pengukuhan prestasi ekonomi. Kementerian Kesihatan akan terus menjaga dan melabur dalam tenaga kerja kejururawatan melalui gaji yang berpatutan, sokongan kesihatan mental dan pembangunan profesional yang berterusan bagi memastikan sistem penjagaan kesihatan di negara ini kekal berdaya tahan dan responsif dan seterusnya dapat melindungi kesejahteraan dan kestabilan negara. Yang berhormat juga menyeru semua jururawat dan bidang di negara ini untuk sentiasa bersabar, memberikan layanan yang sempurna dan mengekalkan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas seharian. Jururawat dan bidan yang bertanggungjawab dan prihatin mampu menjadikan sistem kesihatan di negara ini mampan dan berkualiti tinggi yang dapat memacu kepada perkembangan ekonomi dan masyarakat. Di negara Brunei Darussalam, Hari Jururawat Antarabangsa dan Hari Bidan Antarabangsa disambut setiap 12 Mei. Tema sambutan Jururawat Kami, Masa Depan Kita, menjaga jururawat mengukuhkan ekonomi. Manakala tema Hari Perbidanan, Bidan Kritikal dalam setiap krisis. Bersempena sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa, Kementerian Kesihatan petang tadi mengadakan majlis sembahyang sunat hajat dan fardu asar berjemaah, tahlil serta doa kesyukuran. Majlis berlangsung di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha.
Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Raji Jaafar, Menteri Kesihatan. Juga diadakan penyampaian 4 unit kipas angin kepada Awang Abdul Aziz bin Haji Ahad, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa menyerlahkan kepentingan strategik untuk mengiktiraf, menyokong dan melabur kepada para jururawat dan bidan. Tema sambutan Hari Jururawat Antarabangsa tahun ini menekankan peranan penting jururawat dalam mengukuhkan ekonomi, meningkatkan sistem kesihatan dan memastikan hasil yang lebih baik untuk masyarakat. Manakala tema Hari Perbidanan menekankan tanggungjawab bidan dalam menjaga kesejahteraan para ibu dan anak damit dalam apa jua keadaan. Persekitaran tempat kerja yang selamat, menyokong dan positif mampu memajukan pemberian penjagaan kesihatan lebih baik dan berkualiti, pengekalan tenaga kerja lebih tinggi dan sistem kesihatan lebih kukuh serta berdaya tahan. Jururawat dan bidan bukan sahaja dianggap sebagai penyedia penjagaan kesihatan, malah berfungsi sebagai ejen utama yang boleh menyumbang kepada kedayatahanan ekonomi, pembangunan negara dan kemajuan sosial. Dengan menjadinya seorang jururawat, saya berpeluang untuk menyumbang secara langsung kepada masyarakat, khususnya dalam aspek penjagaan kesihatan. Mesti ada sifat penyayang, sifat sabar dan cekap, berkomunikasi dengan baik sesama pesakit ataupun ahli keluarga pesakit serta orang ramai lah. Bengkel yang kami hadiri baru-baru ini Risas, jadi setiap jururawat mesti menghadiri workshop tersebutlah supaya dapat refresh skill yang sedia ada. Sentiasa aware ataupun peka dengan perkembangan teknologi dalam bidang kesihatan seperti yang seperti sedia maklum penggunaan sistem e-health record ataupun Burhims ataupun new clinical equipments ataupun gadgets ataupun devices. Kementerian Hawal Luar Negeri terus berusaha mengakses pengkategorian permit kemasukan ke negara ini. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Mempersiapkan diri dengan ilmu ibadah haji penuh keyakinan tanpa ada keraguan sebelum menjadi tetamu istimewa Allah Subhanahu Wa Taala di Tanah Suci menjadi kepentingan bagi semua bakal jemaah haji. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas lambaian haji semasa majlis doa selamat bagi bakal-bakal haji, pegawai dan kegiatan Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya. Majlis berlangsung petang tadi di kementerian berkenaan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Juga diadakan penyampaian sumbangan kepada 10 orang bakal jemaah haji kementerian berkenaan. Majlis dikendalikan oleh bahagian belanjawan, pejabat belanjawan dan rancangan kemajuan negara. Penekanan kukuh diberikan dalam memperhalusi dasar utama yang memberi kesan secara langsung terhadap ekosistem perniagaan. Antaranya jelas Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, peraturan yang mengawal PAS jangka panjang ke arah menampung dengan lebih baik keperluan profesional dan pelabur yang ingin menjadikan negara ini sebagai pangkalan jangka panjang mereka. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman menjelaskan demikian semasa sesi dialog Persatuan Perniagaan Brunei Perancis bertajuk Melangkah ke Hadapan Dialog bersama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. In terms of immigration administration, we continue to assess and improve the categorizations of entry permit to facilitate smoother processes for business visitors
skilled professional and their dependents. Furthermore, while we remain committed to safeguarding our national identity, we recognize the value of individuals who have developed deep-rooted ties with Brunei and whose continued presence enriches our society. Sesi dialog dihadiri oleh para duta dan perwakilan dari negara-negara sahabat serta beberapa agensi utama di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Berikutan penularan video di media sosial pada hari Sabtu 10 Mei 2025 yang menunjukkan sejumlah besar ikan terdampar di kawasan persisiran Pantai Jerudong. Jabatan Perikanan menjelaskan dan mengesahkan bahawa kejadian tersebut adalah benar dan berlaku di lokasi yang dinyatakan. Jabatan Perikanan telah melaksanakan pemantauan secara serta analisa ke atas sampel ikan dan keadaan air di kawasan berkenaan dan mengesahkan ianya bukan berpunca dari sebarang kejadian air kemerah-merahan atau pencemaran sisa toksik. Jabatan berkenaan turut mengingatkan para nelayan supaya mengamalkan kaedah penangkapan ikan yang mampan dan tidak membuang hasil tangkapan sampingan ke laut secara tidak bertanggungjawab. Amalan tersebut bukan sahaja penting bagi memelihara kelestarian sumber perikanan negara, malah turut membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem marin serta memastikan kesinambungan hasil laut untuk generasi akan datang. Jabatan Perikanan telah melaksanakan kerja-kerja pembersihan di sepanjang persisiran Pantai Jerudong dan mencatatkan anggaran sejumlah 180 kg ikan terdampar telah dikutip dan dilupuskan. Orang ramai dan para nelayan dinasihatkan agar tidak berasa cemas atau bimbang dengan kejadian ini. Ketibaan awal rombongan pegawai pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam di Tanah Suci bertujuan bagi memastikan segala persiapan berjalan dengan teratur termasuk penyediaan logistik, penginapan dan keperluan kesihatan bagi menyambut jemaah haji negara. Nakiuddin Haji Ismail membawakan laporannya. Sebagai persiapan menyambut kedatangan para jemaah haji negara Brunei Darussalam, para pegawai urusan jemaah haji pentadbiran dan perubatan berperanan penting dalam memastikan segala kelancaran urusan ibadah di Tanah Suci. Perubahan-perubahan yang berlaku dalam pengurusan haji pada tahun ini yang mana telah pun ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah. Dan perubahan-perubahan inilah juga menjadikan pejabat urusan haji sama ada di pentadbiran maupun perubatan perlu mengambil perhatian serius supaya semuanya persiapan bagi menerima jemaah haji kita ini akan berjalan dengan lancar. Persiapan dengan teliti juga telah dilaksanakan oleh pegawai urusan jemaah haji perubatan dalam memastikan penjagaan kesihatan bakal jemaah haji negara. Rombongan pegawai perubatan haji akan mengadakan klinik di kedua-dua Tanah Suci di mana klinik dan juga perkhidmatan farmasi akan diadakan. Di samping itu juga akan diadakan perkhidmatan kecemasan 24 jam. Di Mekah nanti insya-Allah akan diadakan klinik bergerak di mana rombongan perubatan haji akan bergerak ke hotel-hotel ataupun tempat penginapan di mana jemaah-jemaah haji akan berada, insya-Allah. Dalam masa yang sama, bakal jemaah haji negara sudah pun membuat persediaan lebih awal dengan mengikuti kursus-kursus ibadat haji sebelum ini untuk dibekalkan ke Tanah Suci. Para pegawai urusan jemaah haji pentadbiran dan perubatan sudah bersedia sepenuhnya dalam memastikan semua keperluan jemaah haji negara diurus dengan baik. Dengan persiapan rapi ini, diharap semua para jemaah haji negara dapat menunaikan ibadah dengan selesa dan tenang. Dari Kota Jeddah, Arab Saudi, saya Nakiuddin Haji Ismail melaporkan untuk Berita RTB.
Sementara itu, pelan gerak kerja terperinci sepanjang berada di Tanah Suci dibincangkan oleh Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam, Pentadbiran dan Perubatan semasa kunjungan ke Pejabat Konsul Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Kunjungan tersebut mencerminkan komitmen berterusan dalam memperkukuh hubungan kerjasama serta memperkemas urusan jemaah haji bagi musim haji tahun ini. Kunjungan diketuai oleh Pengira Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam. Pada perjumpaan, rombongan juga memberikan maklumat terkini berkaitan jemaah haji negara. Dr. Awang Haji Aziman bin Penurangkaya Maharaja Kerna Datuk Paduka Raja Yaakob, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Perubatan pula memaklumkan perkembangan terkini mengenai persiapan rombongan perubatan haji yang akan bertugas bagi menjaga kesihatan dan kesejahteraan jemaah haji. Pendaftaran bagi penilaian sekolah rendah PSR bagi tahun 2025 dibuka bermula hari ini sehingga 19 Jun 2025. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan dalam siaran medianya menyatakan calon-calon sekolah hendaklah mendaftar melalui sekolah masing-masing. Bagi calon persendirian, borang-borang pendaftaran dan keterangan lanjut yang berkaitan dengan pendaftaran bolehlah diperoleh dari kaunter Jabatan Peperiksaan di Pusat Perkhidmatan setempat Kementerian Pendidikan, Jalan Lapangan Terbang Lama Berakas semasa waktu pejabat dibuka atau membuat turun surat pemberitahuan Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan bilangan 3/2025 dari laman web Kementerian Pendidikan. Borang-borang pendaftaran, peperiksaan dan dokumen yang telah lengkap beserta pembayaran telah dikembalikan ke kaunter Jabatan Peperiksaan tidak lewat daripada 19 Jun 2025. Beberapa kawasan di daerah Belait akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah esok 13 Mei pukul 8.30 pagi. Kawasan terlibat Mukim Liang, Mukim Bukit Sawat, Mukim Sukang, Mukim Melilas dan kawasan sekitarnya. Gangguan disebabkan kerja pemasangan valve di stesen pam air Mentah Badas, Seria, daerah Belait. Sementara itu, sebahagian kawasan di daerah Temburong akan mengalami gangguan bekalan air pada hari Rabu 14 Mei bermula 9 pagi. Gangguan disebabkan kerja penyucian tangki air Sibulu 2. Kawasan terlibat Mukim Bokok dan kawasan sekitarnya. Bagi pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Edisi ke-6 Borneo Run Half Marathon akan berlangsung pada 17 Ogos ini di Stadium Negara Senal Bolkiah, Berakas. Pendaftaran bagi acara tersebut bermula petang tadi di Ternak di Polo Jerudong dan akan berakhir pada 30 Jun. Majlis pelancaran bersama penyampaian sijil perhargaan kepada rakan penganjur dan penaja disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosfazila bin Haji Yusli, Timbalan Pengarah Belia dan Sukan. 2 kategori dipertandingkan, maraton sejauh 21 km dan larian sejauh 10 km serta fun run sejauh 3 km. Maklumat lanjut layari www.borneosengkangrun.com atau ikuti akaun Instagram @borneorun atau email ke info@borneo-run.com. Sepuluh pasukan menyertai kejohanan bola sepak 9 orang sepasukan veteran VFA kali keempat. Dalam perlawanan akhir, pasukan PSJD 1 dinobatkan sebagai juara. Kejohanan diadakan petang kemarin di Padang Kompleks Sukan Tutong. Pasukan PSJD 1 menewaskan pasukan Mumtaz Veteran 1-0. Manakala tempat ketiga dimenangi bersama pasukan Gemilang Veteran GV dan PSJD 2. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Saingan bola sepak Liga Perdana Singapura, Brunei DPMMFC menentang Balestier Khalsa lewat petang kemarin. Perlawanan berlangsung di Stadium Jalan Besar Singapura. Dalam perlawanan tersebut, pasukan Brunei DPMFC berjaya mengalahkan Balestier Khalsa 3-4.
Brunei DPMMFC akan meneruskan saingan Liga menentang Tampines Rovers pada 17 Mei ini di Stadium Negara Bolkiah, Brakas. Piala FA Brunei 2025 DPMMFC akan bertemu Indra SC pada pusingan peringkat akhir bagi merebut Piala FA musim ini yang bakal ditentukan pada 18 Mei di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Brakas pukul 8.15 malam. Dalam aksi perlawanan kedua separuh akhir semalam di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Brakas, sementara itu, dalam satu lagi perlawanan, Indra SC menang agregat 7-3 selepas mengalahkan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei 4-2. Perlawanan berlangsung di Kompleks Sukan Brakas. Kejohanan bola sepak Liga Jemputan Piala Chetria 2025 diteruskan petang kemarin di Padang FABD Brakas. Perlawanan menyaksikan Limbang A dan Kasuka FC terikat tanpa jaringan. Sementara itu, dalam perlawanan lain di Kompleks Sukan Arena Seria Miri, FA terikat 2-2 dengan Sport School FC. Babak pertama permainan menyaksikan perlawanan nampak seimbang meskipun Limbang jersey biru hampir-hampir mendahului jaringan, namun percubaan Muhammad Razik Irfan Jeffrey berjaya didakap kemas penjaga gawang Kasuka. Bersambung babak kedua, giliran Kasuka memecah kebuntuan, namun dua peluang yang dilakukan menerusi tandukan Muhammad Al-Nazirul Mubin Adnan dan percubaan Muhammad Hadiman Sulaiman gagal menepati sasaran. Kedudukan tanpa sebarang gol terus kekal sehingga perlawanan berakhir. Futsal Liga Elit Brunei, Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Shah United masing-masing kutip 3 mata selepas menang pada aksi perlawanan ke-12 mereka yang diadakan di Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam. Terdahulu menyaksikan pertemuan antara Kampung Buangkok FC dan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang berakhir dengan klub dari Singapura itu tewas 6-9. Sementara dalam perlawanan lain yang diadakan semalam di tempat yang sama menyaksikan Shah United benam Arbisham 7-3.